Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini seorang pemimpin dari Parti Pribumi Bersatu telah mendedahkan yang 4 ahli parlimen atau wakil rakyat Parti Bersatu dibayar di antara 4 hingga 6 juta ringgit seorang untuk menyatakan atau mengumumkan sokongan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. 4 to 6 million per person. Dan ini bukan kali pertama. Semasa Abdullah Badawi Perdana Menteri dan Najib Tun Razak Timbalan Perdana Menteri, 12 pemimpin Parti Keadilan juga telah keluar dari parti dan menyertai UMNO. Di antara 12 orang tu ialah Roslan Kasim, Ketua Penerangan, Eza Matno, Ketua Pemuda, Lokman Nur Adam, Setiausaha Permuda, Hanafi Aman dan beberapa lagi orang. Kesemuanya 12 telah keluar dari Parti Keadilan dan telah masuk UMNO dan dibayar 10 juta seorang. 10 million per person. Ini masa Najib Timbalan Perdana Menteri. Dan yang mengusahakan ni bukan Abdullah Badawi walaupun dia Perdana Menteri, tapi Najib Tun Razak. Najib yang usahakan untuk negotiate dan bayar 10 juta seorang untuk 12 orang tu cross over, berpaling tada dan menyertai UMNO. Pada tahun 2009 just before lah, sebelum Najib jadi Perdana Menteri. Boleh dikatakan 3 bulan lagi lah sebelum Najib jadi Perdana Menteri. Kerajaan Pakatan Rakyat Perak jatuh. The Pakatan Rakyat Government in Perak fell oleh kerana 3 orang wakil rakyat dari pakatan, iaitu 2 dari Parti Keadilan, 1 dari DAP. 2 dari Parti Keadilan tu dibayar 10 juta seorang juga. Sama macam tahun sebelum tu. Apabila mereka tarik 12 orang dari PKR, yang dua wakil rakyat ataupun ADUN dari PKR dibayar 10 juta seorang, dan wakil rakyat DAP, yang juga timbalan speaker masa tu, timbalan speaker Don Perak, dibayar 25 juta. 25 juta ni ialah yang dibayar oleh Vincent Tan. Vincent Tan yang menanggung kos tersebut lah. 25 million was paid to Deputy Speaker yang duduk dalam wheelchair tu, kerusi roda tu, dari DAP. Jadi DAP pun boleh dibeli. Cuma orang Melayu ni 10 juta je. Tapi orang Cina kena 25 juta. Baru dia boleh tu. So, of course, the price for Chinese higher lah. Banding dengan Melayu. Melayu ni cheap sale. So, kalau kita ingat juga tahun 2008. Semasa 16 September. 16 September tu sepatutnya 30 ahli parlimen crossover, join pembangkang, dan Kerajaan Barisan Nasional sepatutnya tumbang 16 September 2008. The price was 20 juta seorang. Dia mahal sikit sebab itu melibatkan nak jatuhkan kerajaan pusat, yang di Perak ni hanya menjatuhkan kerajaan negeri. Murah sikit. Untuk jatuhkan kerajaan pusat dan akan membenar Anwar ambil alih sebagai Perdana Menteri. So, lagi mahal pada Perak lah. Perak tu melibatkan tukar Menteri Besar. Dari Menteri Besar PAS ke Menteri Besar PKR. Akhirnya UMNO yang jadi Menteri Besar. So, yang 16 September ni melibatkan federal government, melibatkan jawatan Perdana Menteri. So, it's more expensive. Dia 20 juta seorang ahli parlimen, sebanyak 600 juta total. Dan ini akan dibayar samalah macam kes Vincent Tan bayar wakil rakyat DAP. Yang ini akan dibayar oleh Datuk John So Chi Wen. Milioner lah, 1 jutawan.
Dan dia telah boleh dikatakan menanggung finance PKR tu dari dulu, lama dah. Dan dia lah yang ibu pejabat PKR tu bangunan dia lah. He's the owner of PKR's headquarters building dan sebagainya. Dan PKR duduk tumpang tu lah tanpa bayar sewa and everything. So dia finance PKR banyak dah dari dulu lagi. So 600 juta tu ialah 20 juta seorang untuk 30 orang ahli parlimen. Tapi duka citanya Anwar gagal mendapat 30. Dia dapat 15 saja. Yang lain tak mau. So mungkin dia kena increase ke 50 juta kak. Tapi yalah, John Sow tak yakin. Sebab John Sow kata kalau kita boleh beli 30 orang ni, maknanya akan jadi macam kes Perak. Kita beli orang UMNO seorang dan orang UMNO beli orang kita 3 orang. So it can backfire, dia kata. So kalau kita beli orang UMNO macam kes Perak tu, tahun 2009, if we buy one UMNO person, they end up buying 3 of our people. Tumbang tu kerajaan Perak tu sebab tu lah. So ini mungkin akan berlaku, kita habis 600 juta ataupun kita up lah dari 600 juta tu kita up ke 1 bilion. Kita increase tu, kata instead of 20 juta, 30 juta ke ataupun 50 juta. Kalau 50 juta tu 1.5 bilion tu. So apa akan what's the guarantee that selepas kita bayar mereka 600 juta ke 1 bilion ke atau 1.5 bilion, esok Najib tidak akan maknanya beri lagi tinggi. Dan kita perlu 30. Kalau tak cukup 30, tak boleh bentuk kerajaan. Kena ngam-ngam 30. So the problem is, kalau Najib beli balik 10, after kita dah beli, kita dah beli 30 dengan harga katalah 20 billion ke 40 million ke 50 million, kita beli 30 orang. Najib offer, counter offer dan bayar lebih. Dia orang lari balik. Perak macam tu lah. Selepas kita beli, dia lari balik. Bukan saja dia lari balik, dia tarik 3 orang. 4 orang semua. Tumbang kerajaan. So that's a problem here. Unless kita boleh dapat jaminan, kita beli 30 dengan begitu tinggi 600 juta ke 1 bilion ke whatever lah ya. Dia orang tidak akan lari balik selepas terima duit. So tak jadilah sebab tu. So memang sejarah ni membeli dengan harga tinggi untuk jatuhkan kerajaan dibuat oleh both sides. Dulu yang 12 orang PKR tu, and then selepas Najib beli pemimpin pemuda PKR, pemuda keadilan dan juga ketua pemuda keadilan dan ketua penerangan Roslan Kassim dan sebagainya, 12 orang dibeli. Tak lama lepas tu pilihan raya tahun 2004, PKR kalah teruk. Dan apabila mereka crossover, mereka buat press conference, Roslan Kassim kata, kau tengoklah pilihan raya akan datang ni, pilihan raya 2004. You tengoklah, pilihan raya ni PKR akan kalah teruk. Silap-silap tak menang 1 kerusi pun. Tapi kebetulan mereka menang 1 kerusi, iaitu kerusi Wan Azizah. Tapi bila pengiraan undi yang pertama, Wan Azizah kalah. Bila kira undi kali pertama, kena kira semula sebab dia punya perbezaan tu sikit sangat. Jadi kalau perbezaan, kalau tak salah saya, kalau perbezaan tidak melebihi 3%, boleh kita minta kira semula. Kita tak puas hati. Tapi dia kena certain percent. Kalau salah 3%, I'm not quite sure. So kira semula baru Wan Azizah menang. Kalau tidak, dia PKR dapat 0. Dan ini telah diramal oleh Roslan Kassim. Selepas 12 orang tu crossover ke UMNO, dia kata PKR akan kalah teruk dalam pilihan raya akan datang. Dan ini memang berlaku. So anyway, this issue yang 4 orang ahli parlimen ataupun wakil rakyat bersatu dibayar di antara 4 hingga 6 juta yang baru diumum pagi ni, memang
banyak kali berlaku sebelum ni, dan bukan saja Anwar ataupun pembangkang, tapi kerajaan pun biasa beli. Najib dulu pun beli, dan masa Abdullah Badawi pun berlaku, dan Mahathir pun ada juga dia beli, tapi dia beli dengan kebebasan. Maknanya saya ada kes terhadap awak ni teruk ni. Kalau kes ni dibawa ke mahkamah, awak kena jail banyak tahun ni. So kita boleh kuburkan kes, bury the case kalau awak tinggal pembangkang join kerajaan. So Mahathir lagi dia tak guna duit, dia guna ugutan. But still lah, belilah. So this is the issue sekarang. Maknanya Anwar telah beli 4 wakil rakyat dari Parti Bersatu, dan ada 6 lagi mereka dijangka akan beli. Mengikut cerita, dia orang masih duk negotiate ni. Ada si botak ni duk negotiate lagi dengan beberapa orang. Dan some of them yang tengah negotiate ni ialah waiver lah. Dia maknanya iman dia goncang lah, tapi belum lagi murtad. 4 orang tu dah murtad. Ada beberapa orang ni yang masih berfikir nak murtad ke tak mau murtad. So this is what's going on. Tapi yang sedap ni, apa ni, 20 tahun dulu ya, 20 years ago, apabila Najib beli 12 pemimpin Parti Keadilan, dan mereka hanya jawatan parti tau. Tapi maknanya dia orang boleh rosakkan, sebab dia backbone pilihan raya ni pemuda. Bila dia beli habis pemuda, termasuk setiausaha dia Lokman, ketua pemuda dia Ezam, dan ketua penerangan parti Roslan Kasim, maknanya lumpuh. Parti lumpuh, dia kalah teruk dalam pilihan raya. So secara tak langsung dia maknanya beli sebelum pilihan raya, bukan macam sekarang selepas. Tapi PKR dapat 10 juta seorang. Walaupun dia orang bukan wakil rakyat, dia orang ni hanya pemimpin parti sahaja, dia dapat 10 juta. Yang Perak Krisis ni juga 2 wakil rakyat PKR juga dapat 10 juta seorang, tapi DAP dapat 25 juta. Tapi sekarang ni, 20 tahun kemudian, ni wakil 4 pemimpin Bersatu yang jawatan wakil rakyat tau, parliamentarian. Mereka 4 hingga 6 juta saja boleh dibeli. So they're very cheap sikit lah. Tapi kalau kita tengok 4 muka wakil rakyat Bersatu tu, dan Bersatu punya ahli parlimen tu, kalau tengok muka dia orang, gambar dia orang ada ni, 4 sekawan ni dalam internet, nampak sangat muka dia orang ni muka lapar. Maknanya kalau kita nak kata dia orang makan dedak, itu satu contoh makan dedak. Kalau Cina tak, 25 juta itu bukan dedak. 25 juta is not dedak, okay? Tapi yang Bersatu ni, 4 ekor ni, kalau tengok muka dia, cheap sikit. Very cheap sikit. So maknanya memang orang yang tidak bernilai tinggi lah. Tapi kerana kebetulan Bersatu dah letak ni kelas ketiga punya manusia sebagai wakil rakyat ataupun sebagai calon. Dan kebetulan mereka menang bukan mereka terror, tapi kerana pengundi nakkan pembangkang atau nakkan Bersatu, maka mereka menanglah. Kalau dah pengundi nak sokong sesuatu parti tu, letak monyet pun monyet boleh menang. This is the problem. So yang beruk 4 ekor ni, bukan sebab mereka terror, sebab bendera. So maknanya diorang ni sudah lompat sebab diorang tidak ada nilai diri. They got no, boleh dikatakan self value. And sekarang ni mungkin ini menjadi satu pelajaran kepada Parti Pribumi Bersatu. Jangan angkat muat je lah calon untuk ni pilihan raya. Look for some quality people. You tengok PAS ni, PAS dah 60 tahun jadi pembangkang. Ada satu masa dekat Kelantan, PAS memerintah hanya dengan 1 kerusi majoriti. Tahu? 1 kerusi majoriti. Tapi UMNO tak boleh beli. Kalau tidak, Kelantan lama dah jatuh. Kalau maknanya adun atau wakil rakyat Kelantan atau wakil rakyat PAS boleh dibeli. They can survive even with 1 seat majority. Tak boleh nak tu. So PAS ni lain sikit lah. Jadi kalau kita kutuk PAS ni,
menonggang agama lah, salah guna agama lah, ginilah, gitulah. At least satu benda lah. Orang ni yang dikatakan menonggang agama atau apa sekalipun, mereka berpegang kepada akidah dan kepada iman. Mereka tidak tepuk dada tanya selera macam orang Melayu biasalah. Tepuk dada tanya selera. Orang PAS ni tepuk dada tanya iman. Dan iman mereka lagi tinggi dari itu. That's why ada orang tak Anwar ni tak kuasa nak beli orang PAS sebab you offer 25 juta pun orang PAS tak lompat. So baik dia beli cheap sale. Orang dari Parti Pribumi Bersatu, mereka boleh makan dedak. Orang PAS tak boleh. Assalamualaikum. Salam sejahtera.